Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik yang baru untuk tingkatan 2 RBT, iaitu 2.5 reka bentuk aquaponik. Okay. Apa yang kita akan pelajari dalam reka bentuk ini? Kita akan belajar tentang maksud aquaponik, kelebihan dia, sistem reka bentuk aquaponik, mengenal pasti apakah komponen-komponen aquaponik yang ada, dan seterusnya. Daripada ilmu yang ada itu, anda akan melakarkan reka bentuk sistem aquaponik yang bermaklumat, dan kemudiannya anda akan membina model reka bentuk aquaponik jika ada kesempatan, dan seterusnya menilai dan membuat pengujian serta menambah baik sistem aquaponik yang telah anda reka supaya lebih efisien dan lebih cekap fungsi. Okey. Pertama sekali, untuk standard pembelajaran 2.5.1 menyatakan maksud dan menerangkan reka bentuk aquaponik. So, apakah dia maksud aquaponik? Aquaponik adalah merupakan teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture, aktiviti ternakan ikan, dengan aktiviti hidroponik, iaitu menanam tanaman tanpa menggunakan media tanah. Sebelum ini kita menggunakan media tanah sebagai teknik penanaman secara tradisional, tetapi kali ini tidak menggunakan media tanah. Kita mungkin menggunakan kapas ataupun terus kepada tapungan air, okey, untuk mengurangkan penggunaan tanah. Okay. Dan semua ini berlaku dalam satu pusingan air ataupun circulation. Jadi kalau diminta untuk mentakrifkan apakah maksud aquaponik, jadi anda boleh ambil perkataan ini, iaitu aquaponik merupakan gabungan aquaculture dan aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air. Okey, pusingan air maksudnya kalau kita lihat gambar rajah ini, okey, ikan menggunakan air, kemudian air akan dipampkan ke atas, okey, dibekalkan kepada pokok-pokok di atas untuk memberikan nutrien, dan kemudian pada masa sama hasil daripada air yang digunakan itu akan disalurkan semula kepada ikan, okey, untuk dijadikan sebagai suatu sumber makanan juga kepada ikan. Okey, jadi ikan mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Okey, bakteria yang ada akan menapis dan mengubah amonia yang dikeluarkan oleh sisa makanan ikan tadi menjadi nitrat dan zat yang berguna sebagai baja kepada tanaman. Okey, dan tanaman pula akan menyalurkan oksigen dan membebaskan amonia yang diperlukan oleh ikan. Okey, itu adalah tanaman pula akan menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Okey, itu adalah saling kebergantungan antara ikan dan juga tanaman aquaponik. Okey, ini juga adalah contoh di mana satu reka bentuk yang sebenar. Okey, apabila di dalam tangki ini kita ada ikan, kita ada saluran air masuk ke dalam tangki ikan. Okey, kemudian air keluar dari bekas tanaman ke tangki ikan. Okey, kita ada rak tertingkat yang dibuat oleh pipe PVC untuk menyangga bekas tanaman. Air masuk ke dalam bekas penanaman dan air turun, sistem pengairan akan turun semula dan masuk ke dalam tangki. Dan untuk mengepam air itu naik ke atas, maka kita memerlukan pam air di dalam tangki, dan ini memerlukan punca elektrik. So, ini adalah contoh satu reka bentuk sistem aquaponik yang menggunakan pam air dan menggunakan kaedah kitaran. Okey, tujuan aquaponik. Tujuannya ialah untuk mengekalkan kualiti air dan mengurangkan kadar amonia di dalam air supaya dapat dimanfaatkan oleh organisma lain, iaitu ikan lah. Selain itu, aquaponik juga dapat menjimatkan ruang dan dapat menghasilkan dua jenis makanan manusia secara serentak, iaitu ada pokok tanaman dan juga ada ternakan, iaitu ikan. Jadi ia dapat dilaksanakan dalam suasana dalam ruang yang sempit. Kita boleh buat bertingkat-tingkat, okey, dan pada masa yang sama sesuai dilaksanakan di rumah ataupun di kawasan yang kurang ruang untuk kita buat secara besar-besaran. Okey, inilah contoh tadi. Ulang balik semula. Ikan, okey, ikan yang diberikan makanan ikan, dia akan pam air dari tangki akan mengepam air, okey, ke atas ke bahagian penanaman. Bakteria akan memecahkan amonia. Okey, amonia adalah hasil daripada sisa makanan ikan tadi untuk menjadi nitrit dan nitrat, di mana ia akan digunakan sebagai baja kepada tanaman yang berada di atas ini. So, air yang mengalir disaring oleh media tumbuhan dan akar tanaman. Dia akan melalui akar dan dia akan disaring, ditapis lah.
Okay, bila ditapis, dan air yang disaring akan menjadi bersih semula untuk kegunaan ikan di bawah ini. Okay, dengan syarat tidak ada menggunakan media tanah. Jadi maksudnya sini dia akan proses ni akan berulang dalam kitaran yang sama berulang-ulang kali. So sistem kitaran aquaponik ialah sistem pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman dan air akan dikitar semula ke dalam kolam. So air dari kolam ikan yang kaya dengan bahan organik itu, iaitu tadi amonia, akan diserap oleh tanaman air yang mengalami proses kitaran aquaponik. Jadi kita kena ingat tadi kita apa tadi? Okey. Ikan akan mengeluarkan sisa makanan, amonia. Amonia akan dipecahkan kepada nitrat dan nitrat oleh tanaman-tanaman ini. Dan kemudian nitrat tersebut akan digunakan sebagai baja, nutrien kepada pokok tanaman untuk membesar. Dan akhirnya, air yang melalui akar-akar akan disaring dan ditapis. Dan seterusnya air yang bersih, bebas amonia akan disalurkan semula kepada ikan. Itu proses dia lah. Okey. Seterusnya jadual. Apakah kelebihan reka bentuk aquaponik ini? Yang pertama sekali, dari segi kos, ia jimat jika pada skala yang besar. Kalau yang kecil tu biasa-biasa je lah. Tapi pada skala yang besar, ia menjimatkan kerana kita dapat menghasilkan dua dalam satu. Kan? Sebagai makanan dan juga pokok tanaman sebagai makanan. Kemudian dia ada efisien. Sistem dia cekap dan dapat menjimatkan masa dan tenaga di mana dengan menggunakan pam air akan berkitar dalam kitaran yang sama dan dapat menjimatkan air dan tidak ada pembagian air. Okey, tidak memerlukan tenaga yang banyak, hanya menggunakan timer untuk mengelakkan air terbiasa kepedesan. Kepuasan pelanggan menghasilkan sumber makanan yang sihat. Ikan memakan makanan yang sihat daripada air yang bersih yang telah dibersihkan daripada tanaman. Nilai komersial, hasil dapat memenuhi kehendak pelanggan. Kreativiti, menempati konsep organik dan teknologi hijau. Maksudnya tidak menggunakan tanah secara tak langsung, tidak kurang mencemarkan alam, kerana kita tahu tanah boleh mengukurkan air. Jadi bila bebas tanah, maka air lebih bersih. Dan membagaikan reka bentuk sistem aquaponik mengikut kesesuaian lokasi. Dan sistem aquaponik ini kita boleh pelbagaikan mengikut ruang, mengikut tempat, mengikut keadaan, mengikut kreativiti kita. Ada yang nak buat banyak tingkat, ada yang nak buat dalam bentuk yang satu tingkat sahaja, ada yang buat dalam bentuk yang condong dan sebagainya. So, kepelbagaian bentuk mudah diadaptasi dan dimodifikasi. Okey, jadi itu sebabnya bila projek ini diberi kepada murid boleh gunakan kreativiti untuk hasilkan satu reka bentuk yang lain daripada yang lain, tapi masih mengekalkan konsep yang sama. Jimat ruang, tidak memerlukan ruang yang luas seperti yang cikgu dah sebut sebentar tadi. Dan tanaman dan ternakan yang sesuai untuk aquaponik antaranya ialah bagi jenis ikan, kita ada ikan tilapia, ikan keli, ikan patin, ikan sepat siam, ikan lingkup, ikan puyuh, ikan jelawar dan ikan lampang. So ini adalah ikan-ikan yang biasanya kita boleh gunakan teknik aquaponik. Bagi tanaman pula, pastinya lebih kepada sayur-sayuran. Contohnya seperti bayam, kangkung, sawi, kailan, tomato, salad, pakcoy dan kucai. Kalau pokok-pokok yang buah yang besar sedikit, okey, dan tepikai semua agak kurang sesuai. Okey, dia lebih pokok yang lebih berdahan yang lembut, yang ringan. Okey. Yang tidak keras lah. Okey. Kita ada yang seterusnya, kita akan belajar aquaponik secara takungan dan kitaran. Kita ada dua jenis, dua cara, iaitu secara takungan dan juga secara kitaran. Aquaponik secara takungan hanya menggunakan kolam, tangki atau bekas yang sama untuk ikan dan tanaman. Ikan dipelihara dalam bekas dan tanaman berada di atas permukaan air dengan akar yang tendang. Ini yang paling simple, paling basic, yang mudah anda laksanakan. Okey. Dan diletakkan juga batu udara dekat situ, ada pump, ada punca elektrik, ada pasu plastik kecil dan juga ada span untuk menahan pasu plastik itu di atas permukaan air. Nah, of course lah kita ada ikan di dalam bekas air tersebut, aquarium ikan. Okay, aquaponik info extra. Aquaponik terdiri daripada dua bahagian utama, hidroponik untuk menyembuhkan tanaman, aquaculture digunakan untuk menternak di rumah aquatik. Okey. Kaedah takungan ini adalah kaedah yang paling cepat untuk kita mendapatkan menuai hasil tanaman. Kerana apa? Akar terendam sepenuhnya di dalam tapungan air. Sentiasa berendam dalam air secara 24 jam. Semuanya ada sedikit kekurangan dia, iaitu akar mudah menjadi busuk kerana air itu tidak bergerak. Dia bertakung di dalam itu secara statik. Okey, dilihat nanti.
Okey, kemudian kita ada kaedah yang kedua, iaitu aquaponik secara kitaran. Sistem aquaponik secara kitaran menggunakan dua bekas tangki, iaitu tangki ikan dan juga bekas tanaman secara berasingan. Cara ini mempunyai kelebihan dari segi penyediaan oksigen untuk akar tanaman supaya lebih terjamin dan membuatkan tanaman lebih sihat, mengurangkan risiko akar busuk atau busuk akar. Media tanaman yang sesuai digunakan hydroton, kerikil atau media lain yang sesuai untuk menggantikan tanah pada tangki atau bekas tanaman tersebut. Okey, sama sahaja, air dipam ke atas, okey, menggunakan pam dan punca elektrik melalui media tanaman yang pastinya menggunakan hydroton ataupun batu kerikil sebagainya, dan kemudian turun semula ke bawah dengan air yang bersih yang telah digunakan oleh pokok tanaman. So, dalam kes yang ini, air sentiasa bergerak. Bila bergerak, jadi kurang risiko busuk akar. Dan kita teruskan kepada apakah model-model aquaponik yang ada. Tadi kita ada dua bentuk, kitaran dan juga tapungan. Model-model aquaponik yang ada, pertama ialah sistem raft. Sistem raft ataupun rakit ini adalah tanaman yang diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar tanaman terendam dalam air menggunakan styrofoam, span atau bahan yang sesuai dengannya. Ini adalah kaedah takungan yang kita dah terangkan sebentar tadi. Kelebihan ini adalah akar tumbuhan boleh menyerap nutrien organik dalam air secara langsung, menjadikan tumbuh-tumbuhan lebih cepat membesar berbanding dengan sistem yang lain. Tetapi keburukannya tadi ialah akar mudah menjadi. Keduanya sistem ebb dan flow. Sistem ini juga dikenali dengan sistem pasang surut. Sistem ini berfungsi dengan menggunakan alat yang dipanggil launching siphon. Alat ini mengalirkan air daripada media penanaman bila air sudah memenuhi media penanaman tersebut. Ini untuk mengelakkan daripada media penanaman itu menakung air terlalu banyak. Launching siphon bekerja dengan prinsip yang mirip dengan pelampung pada tangki simbah di dalam bilik air, di dalam toilet bowl kita. Bezanya pelampung akan menghentikan aliran air bila sudah penuh, sedangkan launching siphon akan mengeluarkan air jika sudah penuh. Sistem ebb dan flow ini adalah sistem aquaponik yang sederhana jika dibandingkan dengan sistem raft dan sistem NFT yang kita akan belajar sebentar lagi. So, ini adalah launching siphon. Okey, pump air seperti biasa, dia akan pumpkan air naik ke atas melalui media tanaman. Contohnya media tanaman hydroton. Tetapi dengan adanya launching siphon ini, maka sekiranya air sudah penuh maksudnya ialah menyamai paras bekas tanaman ini, maka air akan dikeluarkan secara automatik turun ke bawah. Jadi pada masa yang sama sebenarnya dia dapat mengekal kelembapan hydroton, tetapi pada yang sama juga mengelakkan daripada bertakungnya air dalam media penanaman. Ini adalah contoh beberapa penggunaan tube siphon tadi di dalam sistem ebb and flow. Okay, di mana kita akan nampak kalau ada tube di tengah-tengah tu, itu adalah tube siphon lah. Okay, ini adalah dalam bentuk tangki bekas yang dipasang. Dan ini adalah dia punya kerata rentas dia, apa yang ada di dalam tube siphon tersebut. Ini sebagai untuk pengetahuan sahajalah. Okay, anda boleh lihat video ini untuk penerangan lebih lanjut. Bila air sudah penuh, air dan tube siphon juga akan penuh, dan pada ketika itu dia akan menyebabkan air akan turun keluar melalui tube siphon ini. Dan bila keluar dari tube siphon, maka aras air kembali, dia tidak melimpah lah. Okey, itu adalah contoh tube siphon. Okey, seterusnya adalah sistem NFT, Near Film Technique. Sistem ini seolah-olah seperti sistem raft. Sistem ini tidak menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir. Air yang mengalir tidak boleh bertakung dan sentiasa mengalir dengan cepat, dan kelebihan sistem ini adalah air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sedikit. Dalam kes ini dia hanya menyentuh lapisan permukaan air sahajalah, dan sentiasa perlu ada aliran air selama sepanjang 24 jam. Ya, sepanjang masa lah. Okey. Di mana air mengalir di
pam naik ke atas dan kemudian dia mengalir graviti dan kemudian dia turun semula. Biasanya sistem NFT ni, kita nak tahu dia sistem NFT atau tidak, biasanya dia akan condong sedikit bahagian bekas tanaman supaya air boleh mengalir mengikut daya graviti. Jadi sampailah masa kita untuk menjawab soalan tahap penguasaan 1. Lengkapkan maklumat di bawah dengan jawapan yang betul. So di sini aquaponik bermaksud apa dia? Kalau kita rujuk balik semula dalam slide kita sebelum ini, aquaponik bermaksud teknologi pertanian. Ia suatu teknologi pertanian yang menggabungkan apa? Aktiviti ternakan ikan. Apa dalam bahasa teknologinya? Aktiviti aquaculture dengan aktiviti menanam tanaman tanpa media tanah. Apa dia? Aktiviti penanaman ataupun hidroponik dalam satu apa dia? Circulation ni ada dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dalam satu kitaran air. Cikgu dah beritahu jawapannya, anda tulis sendiri di dalam Google Form. Boleh jawab dalam Google Form. Nombor 1 apa dia? Nombor 2 apa dia? Nombor 3 dan nombor 4 apa dia? Seterusnya kita lihat apakah kelebihan reka bentuk aquaponik yang ada dan juga apakah kelemahan yang ada pada reka bentuk aquaponik. Okey, di sini kita lihat yang pertama sekali ialah bagi sistem, ini adalah sistem raft rakit. Akar tanaman boleh menyerap nutrien organik dalam air secara terus. Tumbuhan atau pokok tanaman lebih cepat membesar dan produktiviti sistem lebih tinggi dan digunakan secara meluas dalam projek-projek aquaponik komersial. Biasanya dalam Shopee ada banyak peralatan yang dijual satu set lengkap untuk sistem raft ini. Tetapi kelemahan dia ialah, kalau kita lihat yang pertama sekali, terdedah oleh serangan bakteria pada akar tanaman, kerana akar yang terendam boleh menyebabkan berlakunya perkembangan bakteria yang menyebabkan akhirnya akar mudah reput dan akar busuk. Okey, dan tidak sesuai untuk tanaman yang lambat membesar kerana akar terdedah kepada bakteria. Okey, seterusnya kita ada sistem tube sifon ini. Biofilter, bio penapis berlaku, kelebihan dia ialah biofilter, bio penapis berlaku dalam media penanaman. Ini dapat mengurangkan kesukaran dalam mereka bentuk sistem aquaponik. Okey, kerana biofilter ni, bio penapis ni adalah kita menggunakan hidroton di dalam media penapis ni, menggantikan tanah. Okey, kita beli saja dah ada, siap, tinggal letakkan sahaja. Dan biji benih nursery boleh ditanam terus pada media penanaman. Okey, boleh terus ditanam pada media penanaman. Kerana apa? Kerana air tidak bertakung dalam media penanaman ini. Dan seterusnya menggunakan media penanaman seperti batu kerikil, hidroton atau media penanaman yang sesuai. Hidroton ni macam batu jugalah. Okey, tapi dia boleh menyerap air. Kelemahan dia, ia menggunakan elektrik 24 jam kerana air perlu sentiasa mengalir menggunakan pump. Dan perlu memberikan penekanan dalam penyelenggaraan launching sifon kerana kegagalan pada launching sifon akan menyebabkan air melimpah, air dalam kolam berkurangan. Okey, jadi maksudnya launching sifon itu berfungsi untuk mengelakkan air melimpah daripada bekas penanaman dan air dalam kolam akan berkurangan. Itu adalah fungsi kelemahan sistem launching sifon ini. Kemudian kita ada NFT, Near Film Technique. Air yang digunakan untuk memain tumbuhan adalah sedikit. Itu adalah kelebihan dia. Pump yang digunakan adalah agak kecil kerana kita hanya perlu naikkan air sedikit sahaja berbanding dengan sistem launching sifon ini. Produktiviti tidak setinggi sistem raft tetapi cukup untuk memberi hasil yang memuaskan. Okey, apa kelemahan dia? Pertamanya pastilah dia menggunakan pump dan memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman yang digunakan tidak mampu menapis. Penapis apa ya? Penapis tambahan untuk air ini supaya air yang mengalir ini dapat ditapis ke kotorannya dan digunakan semula oleh ikan. Yang tadi itu tak perlu media penapis. Kerana apa? Hidroton itu sendiri telah berfungsi dan akar pokok juga telah berfungsi sebagai penapis untuk membersihkan air untuk digunakan oleh ikan. Okey, kelemahan sistem NFT ni, dia memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman yang digunakan tidak mampu menapis dan penyemaian benih tidak boleh dilakukan secara terus pada sistem NFT ini. Kerana jika ditanam secara terus, ada kemungkinan air tidak menyentuh
bekas tanaman ini. Kerana dia terapung, dia hanya menyentuh permukaan air sedikit sahaja, tidak sesuai. Jadi dia perlukan pokok yang telah ada telah pun bercambah biji benih dia. Teruskan kita kepada soalan TP2, tahap soalan 2, iaitu menerangkan kelebihan reka bentuk sistem aquaponik yang ada. Raja di bawah ini adalah salah satu reka bentuk sistem aquaponik ni. Kalau ada tengah-tengah ni ada loceng tu, maksudnya teknologi ataupun kaedah reka bentuk loceng slip-on. So, apakah jenis reka bentuk sistem aquaponik di atas? Loceng, sistem loceng slip-on. Nyatakan ciri-ciri reka bentuk tersebut. Apa dia? Ciri-ciri dia anda boleh lihat semula. Apakah kelebihan dia dan apakah kelemahan dia. Kita baru bincang tadi di sini. Okey, anda boleh lihat apakah kelebihan dan apakah kelemahan dia. Okey, dari segi ciri-ciri dia anda boleh lihat di sini tadi. Apakah ciri-ciri dia? Okey. Ciri-ciri maksudnya apakah yang perlu ada pada loceng sifon. Kita ada loceng sifon, kita ada media tanaman hidroton yang menggantikan tanah, kita ada pam air, dan kita ada tangki ikan dan juga bekas penanaman. Itu antara ciri-ciri loceng sifon. So, anda boleh jawab soalan tersebut di dalam Google Form. Jadi untuk TP. Seterusnya untuk standard pembelajaran 2.5.3, okay, kita dah belajar tentang maksud definisi aquaponik. Kita juga dah belajar apakah bentuk-bentuk aquaponik dan juga apakah model-model reka bentuk aquaponik. Dan seterusnya kita lihat apakah komponen-komponen yang perlu ada dalam model atau sistem aquaponik ini. Yang pertama sekali ialah ikan, tangki ikan. Tangki ikan adalah tempat untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan tempat pembiakan ikan. Jenis tangki boleh terdiri daripada kolam simen, akuarium, plastik ke, kolam fiberglass ke, drum plastik ke, atau apa saja bekas yang kita boleh jadikan sebagai bekas untuk memelihara ikan. Kolam ikan haruslah memiliki kuantiti air yang lebih besar sesuai dengan saiz bekas atau jumlah tanaman yang akan digunakan dalam sebuah sistem aquaponik. Kolam ikan haruslah memiliki kuantiti air yang lebih besar bersesuaian dengan saiz bekas atau jumlah tanaman yang akan digunakan pada. Maksudnya jumlah kuantiti air dalam kolam ikan itu mampu mengairi isi padu yang sama untuk bekas tanaman yang kita nak gunakan sekali lagi. Jadi penggunaan kolam berwarna gelap akan menghalang tumbuhan, tapi biasanya kita akan menggunakan yang transparent supaya kita dapat lihat ikan-ikan tersebut. Mungkin ada yang jadikan sebagai hiasan dan sebagainya. Keduanya ialah kita ada bekas tanaman. Grow bags atau bekas tanaman ini untuk menanam tanaman yang digunakan dalam sistem aquaponik pasang surut ataupun kitaran air. Biasanya bekas ini digunakan menggunakan alat yang dikenal sebagai autosifon. Sifon ada berbagai jenis, loceng sifon, U-sifon dan sifon terapung. Itu adalah contoh bekas tanaman lah. So, inilah gambar dia lah. Ini adalah gambar bekas tanaman tersebut. Yang ini kita boleh buat sendiri menggunakan pipe. Kita beli pipe putih dan kita boleh tebuk lubang, ataupun kita beli yang dah siap. Ini. Kemudian kita ada media tanaman C. Media tanaman berguna sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Kita tidak ada tanah lagi, jadi kita perlu ada media tanaman yang baik, harusnya ruang udara dan daya tahan supaya tahan tanaman lebih subur. Sebagai contoh, ebb dan flow sistem pasang surut boleh menggunakan pecahan genting, batu kerikil, arang dan lain-lain. Untuk sistem NFT, media penanaman rock wool atau kain flannel boleh digunakan. Kita biasa gunakan hidroton, batu pun boleh. Kita boleh pecahan genting tadi, atak-atak yang hancur-hancur kita boleh jadikan. Even kalau kita menggunakan jubin lantai pun kita pecah-pecah kita boleh jadikan sebagai untuk pemegang pokok sahaja. Tidak ada media tanaman yang lain. Ini adalah contoh hidroton. Ini batu kerikil, rock wool, pelit, kokopit. Kokopit pun boleh juga.
kopi ni dia akan mengeluarkan habuk lah. Okey, seterusnya sistem perpaipan itu sendiri. Okey, dia nak pump air naik ke atas ke tangki, perlu ada sistem perpaipan yang baik. Sistem perpaipan dalam aquaponik boleh menggunakan pipe PVC ataupun pipe poly. Pipe PVC yang warna kelabu ni lah. Warna kelabu ni pipe PVC, pipe poly yang berwarna hitam ini. Okey, sekiranya sistem aquaponik memerlukan penyambungan pipe, maka beberapa bahan penyambungan pipe boleh digunakan mengikut keperluan. Okey, kita ada beberapa komponen, contohnya siku 90 darjah ni, pengecil, ada palam untuk palam hujung lah, poly and cap. Kita ada grommet ni untuk mengelakkan kebocoran. Kita ada T sama, bentuk T ni, T sama, ada siku 90 darjah sama, ada siku 90 darjah 90 elbow ni, yang ini PVT pipe lah. Ada T pengecil, ada T sama, ada palam M untuk pipe PVC. Ini adalah komponen-komponen. Ada banyak lagi komponen-komponen lain yang digunakan bersama-sama dengan pipe PVC dan pipe poly. Dan seterusnya kita ada pump air. Pump air digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Pump ini akan menggerakkan air secara menegak. Pemilihan dan kesesuaian pump harus untuk saiz tangki atau bekas tanaman yang digunakan. Semakin besar saiz tangki dan juga saiz bekas tanaman, maka kita memerlukan pump yang lebih berkuasa. Okay, dan lebih mahal lah untuk kita pumpkan air naik ke atas. Kalau dalam skala yang kecil, kita menggunakan pump yang kecil sahaja. Kemudian penapis. Penapis dapat menyingkirkan pepejal dan penukaran arah air, penapisan biologi. Penapis diperlukan agar kualiti air menjadi bersih dan jernih sebelum disalurkan semula untuk digunakan oleh ikan. Selain daripada itu, penapis boleh mengelakkan pump daripada tersumbat. Okay, pump ni perlu sentiasa ada penapis supaya produk-produk tanah dan sebagainya tidak menyumbat saluran air masuk ke dalam pump tersebut. Dalam sistem aquaponik, ebb dan flow, media tanaman dalam grow bags bertindak sebagai penapis biologi dan mechanical sebagai tempat untuk penyokong tanaman agar dapat tumbuh. Okay, kita menggunakan media tanaman dalam grow bags bertindak sebagai penapis biologi. Sistem NFE perlu menggunakan penapis yang berasingan dari kolam. Jadi sini jelaslah penapis ini amat berfungsi, amat berguna terutamanya untuk NFT. Kerana NFT, air mengalir terus ke akar dan dia akan turun. Sebelum diturun semula ke dalam kolam ikan, ia perlu ditapis terlebih dahulu untuk pastikan ia bersih. Berbanding dengan sistem ebb dan flow yang ada logitifon dan ada hydroton sebagai media penanaman, maka hydroton itu sendiri telah berfungsi sebagai penapis sudah jadi. Okey. Jadi kita teruskan, ini latihan sahaja, iaitu anda kenal pasti apakah komponen-komponen aquaponik yang ada. Sedarakan semulalah tangki ikan, media penanaman, pump air dan sebagainya. Okey, kita ada 6. Okey, sedarakan semula apa yang kita dah belajar sebentar tadi. Jadi itu sahaja untuk minggu ini. Kita akan sambung seterusnya pada minggu yang berikutnya untuk lakaran reka bentuk aquaponik. Okey, selamat bersama.